Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Ikan bilis, si ikan pelata, bermain-main sambil berenang. Marilah kawan dengar cerita kisah kasut si Upih Pinang. Kawan-kawan nak dengar tak cerita saya? Begini kisahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup kedengaran azan, tiba masa untuk menghadap Sang Pencipta. Malam yang tenang, berbongkar langit yang indah berbintang. Dengaran bunyi motosikal yang ditunggang oleh seorang lelaki tua yang pernah bergelar sebagai pendidik, iaitu Cikgu Harun. Cikgu Harun meletakkan motosikalnya di tempat biasa. Tenang melangkah masuki rumah, setenang hatinya. Tiba di hadapan pintu rumah, kelihatan sebuah bungkusan yang cantik berbalut. Bungkusannya sering diterima setiap kali tanggal 16 Mei tiba. Ralik melihat hadiah tersebut mengingatkan Cikgu Harun kepada kenangan silamnya sebagai pendidik di kawasan pedalaman 3 dekad yang lalu. Reza, kamu sudah beli kasut sekolah kamu? Tanya Cikgu Harun kepada Reza. Pertanyaan yang sama diulangi saban minggu. Reza kelihatan takut dan hanya menundukkan wajahnya apabila ditanya oleh Cikgu Harun. Reza membisu 1000 bahasa. Ini membangkitkan kemarahan kepada Cikgu Harun. Pada suatu pagi, ketika aktiviti senaman dijalankan, Cikgu Harun sekali lagi melihat Reza tidak berpakaian lengkap seperti murid-murid yang lain. Ketika itu hatinya sangat geram dan marah. Tanpa berfikir panjang, Cikgu Harun menyuruh Reza berlari ke arah pokok pinang. Reza tanpa bantah terus berlari ke arah pokok pinang tersebut. Tercungap-cungap dia menahan kepenatan. Cikgu Harun menyuruh Reza mengambil upih pinang yang terletak di tepi padang. Cikgu Harun mengambil tali lalu mengikatkan upih pinang itu di kaki Reza sebagai denda. Kamu jangan sesekali buka upih pinang ini dari kaki kamu selagi kamu boleh mempunyai sepasang kasut, kata Cikgu Harun kepada Reza. Seperti kerbau dicucuk hidung, Reza memakai kasut upih pinang tersebut sepanjang sesi persekolahan pada hari tersebut. Murid-murid yang lain mentertawakannya. Ha 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 ha. Budak upih pinang, budak upih pinang. Reza lali dengan ejekan kawan-kawannya. Sebabnya hati tidak terperi mengenangkan nasib diri sendiri, menjadi bahan ejek dan tawa, terasa diri tidak berguna. Reza berasa sangat malu. Kalau diikutkan rasa hati yang sedih, dia membuang kasut upih pinang tersebut. Namun, apakan daya kerana takut-takutkan Cikgu Harun, Reza melupakan niatnya itu. Seminggu telah berlalu. Cikgu Harun termenung sendirian dan tertanya-tanya mengapa Reza tidak hadir ke sekolah sepanjang minggu tersebut. Adakah tindakannya keterlaluan dan tidak berterima rasa kepada Reza? Cikgu Harun membuat keputusan untuk pergi ke rumah Reza untuk mengetahui sebab Reza tidak hadir ke sekolah. Cikgu Harun memerhati sekeliling rumah Reza. Namun, kelibat Reza tidak dapat dilihat. Pada masa yang sama, seorang nenek tua menjenguk di tingkap. Cik cari siapa? Tanya nenek tua itu kepada Cikgu Harun. Cikgu Harun memberitahu hajatnya untuk bertemu dengan Reza. Nenek menerangkan yang Reza berada di kebun sedang memetik cili. Tidak lama kemudian, kelibat Reza dapat dilihat di celah-celah pokok.
Pandangan Cikgu Harun terarah kaki Reza. Reza masih memakai kasut pimpinan tersebut. Kepatuhan muridnya ini dan ketidakmampuannya untuk membeli sepasang kasut menyebabkan Cikgu Harun tidak dapat menahan kesedihannya. Perasaannya sebab, pilu, tidak terkira. Tanpa disedari, air matanya berguguran di pipi. Ibarat titisan hujan mencurah ke bumi. Lantas, beliau terus menuju ke pekan untuk membelikan pakaian dan kasut sekolah untuk Reza. Dum! Bunyi guru berdentum di langit menyedarkan Cikgu Harun dari lamunan. Cikgu Harun tersenyum sendiri dan segala peristiwa yang telah dimindanya telah pun berlalu 3 dekad lamanya. Kini, Cikgu Harun sudah pun bersara dan setiap tahun sepenuh hari guru, beliau akan menerima sepasang kasut baharu yang berjenama terkenal dihadiahkan oleh Reza. Ianya sebagai mengenang jasa Cikgu Harun yang telah membawa Reza kepada kedudukan yang gah sekarang. Kini, Reza sudah pun berjawatan tinggi, pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar. Pengajarannya kawan-kawan, janganlah kita jadikan kemiskinan sebagai satu halangan untuk berjaya. Kedua, kita hendaklah membantu orang yang berada di dalam kesusahan. Ketiga, kita tidak boleh menghina orang lemah. Ingatlah kawan-kawan semua, miskin jangan dihina, kaya jangan dibangga. Contohilah sikap Reza yang tabah kerana kemiskinan hidupnya lebih mencabar berbanding kita. Hargailah kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Ingatlah kawan-kawan, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Sekian, terima kasih.